Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? So, kita bersiaran secara langsung pada hari Selasa 14 Januari di page FB Richworks dan juga di Instagram Richworks Official. So, ini adalah sesi yang sama, sesi yang kita dah run beberapa kali, dan ini adalah hari kedua berturut-turut untuk sesi kopi panas bersama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President Richworks International Sdn Bhd. Dan saya juga adalah seorang chartered accountant, MIA member, Malaysian Institute of Accountants. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari yang pertama kita di ICM, Titanium Premier, ITM Shenzhen. Yang mana saya rasa hari ini Alhamdulillah kita dah go through daripada sesi pagi sampai ke petang. So sesi yang sangat bagus, sesi yang in a way banyak membuka ruang kepada para Titanium Premier kita untuk bercakap dengan secara berdepan dengan Dr. Azizan sendiri dan juga dengan fellow Titanium Premier yang lain. So sebelum kita pergi lebih jauh, nak cerita lagi panjang, saya nak anda semua bantu saya. Adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Dan adakah view saya cantik? Saya nak anda bantu saya untuk anda tulis kat situ. Kalau jelas, tulis situ jelas, suara jelas. Kalau visual jelas, tulis situ jelas juga. So kalau semua okey, saya nak minta bantuan anda. Tengok gambar pun dah terbakar. Terima kasih Tuan Danish Razikin. Jelas, terima kasih. Tuan Aizat pun tengok juga, clear. Terima kasih. So kita berada di Shenzhen, China, selatan China. So hari ni cuaca agak best, tak panas dan tidak hujan. Of course mendung sikit. So memang sangat cantik. Terlalu banyak sangat tempat yang sangat cantik. Kami tak tahu kat mana nak pilih background. So banyak sangat background. Nak pergi pool ke, nak pergi taman ke, nak pergi dalam hall sendiri ke. So obviously Alhamdulillah kami memilih tempat yang betul untuk kami bersiaran secara langsung ni. So kami Alhamdulillah lah. So basically syukur kerana kami dapat dibawa ke sini. So saya juga nak anda semua bantu saya. Tolong share. Tolong love dengan like dulu. Tekan laju-laju love dengan like. Kalau anda di Instagram, tekan love yang banyak color tu. Kalau anda di Facebook, tolong tekan love dengan like selaju mungkin. Sebab hari ni ada satu topik yang saya akan ceritakan. Dan of course topik ni adalah tentang at the end of the day, apa saja kita buat dalam bisnes. Ada serba sedikit. Saya akan kupas sikit lah pasal duit. Tapi sebab kita berada di China, so kita akan relate balik dengan apa yang berlaku di China ni. Okey? Sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So, apa yang saya nak share kali ni tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak share, saya nak anda semua bantu saya. Tolong share dengan orang lain, buat watch party ataupun tag semua kawan anda yang untuk tonton sesi kali ni. Ini adalah sesi kopi panas yang kita akan run setiap hari insya-Allah 5.30 petang. So kita akan try untuk maintain dia momentum, sebab kami yakin kalau momentum tu maintain je, anda akan rasa lebih lega dan anda akan rasa lebih bersemangat untuk run the business. Okay? So saya juga nak minta bantuan anda tuan-tuan dan puan-puan. Tolong bagi tahu anda menonton dari mana. Saya nak tahu anda ni menonton daripada apa, tak kisah negeri mana. Saya nak tahu anda buat bisnes apa. Saya nak tahu anda bisnes daftar atas Sdn Bhd ke, enterprise ke, PLT ke. Bagi sebanyak mungkin maklumat, so that easy untuk saya. Kalau ada point yang best, saya boleh relate balik dengan anda. So itu jadi rezeki lah. Saya basically macam advice anda punya bisnes, kupas sedikit tentang anda punya bisnes. Terima kasih Cik Farah Nur Rahayu di Facebook. Saya dari Office JB. Terima kasih Cik Syakira dari Perlis. Kita ada Titanium Premier dari Perlis, pasangan Husmat Furniture. Kalau pernah dengar, of course pernah dengar sepatutnya. Tuan Salimin dengan Puan Husnul Lida. Terima kasih. Kita ada dari Singapore, JZ Store. Kita ada di Instagram, Puchong Selangor, buat business sandwich, enterprise. Tuan Syamil Helmi dari Rawang, Frozen Food and Meatball and Paste. Tuan Akil Zon, bakso pun ada. Ada yang dari Melaka, ada yang tengah drive dari Shah Alam. So basically kita international lah. So sejak nak beritahu, saya dari Shenzhen. Dari Shenzhen, China. Live bersiaran secara langsung untuk anda pada hari ini. So kita tak nak buang masa, sebab kita pun ada banyak benda aktiviti kita akan buat. Tak silap saya, kalau habis saya live ni, kalau sempat saya live lagi di channel lain pula. Saya akan sesekali live di channel saya sendiri, page Nasrul Hadi Richworks.
anda boleh like Facebook tu Nasrul Hadi Syukran. Nasrul Hadi Syukran. Anda boleh like page tu sebab pagi tadi siang tadi dalam pukul 1 lebih tadi saya ada live bersama dengan founder Haida Scarf, Puan Aida dengan Tuan Khairul Muiz, dua founder untuk Haida Scarf. So insyaAllah sekejap lagi mungkin saya akan live dengan kita tunggu dengan siapa. Kita dah ada sasaran kita dah untuk kita live. So adakah anda bersedia untuk topik hari ni? Angkat tangan say I. Angkat tangan say I. Oh, kita ada tailoring service dari Ampang juga, menarik di Facebook. Ada dari Sabah. Wow, superb. Yang dekat Instagram ada yang dari Cyberjaya. Dekat je lah. Dekat dengan Shah Alam, bukan dekat dengan Shenzhen. Shenzhen ni jauh gila. Cakap orang sebelah, jauh gila. Selamat petang Cik Liomi Official. Terima kasih. So apa saya nak anda bantu saya, kalau anda dah ready, tulis itu ready. Ready, tulis itu ready. Tulis ready, okey. So kalau anda dah ready, tulis ready. Itu dia Tengku Fatih memanggil Cikgu Captain, panggilan tugas untuk tonton live. Okey. Apa yang saya nak share hari ni tuan-tuan dan puan-puan adalah tentang 5 fakta. 5 fakta penting tentang kejayaan bisnes di negara China ni. 5 fakta penting tentang kejayaan bisnes di negara China. Negara China lah. Tapi sebab senang China lah. Bunyi dia lebih China, lebih angkuh dan lebih gah sikit. Okay, ready? Okay, so sebelum tu saya nak anda tulis poin yang pertama, tulis itu satu. Tulis satu je. Tulis satu banyak-banyak. Sebelum saya mulakan poin yang pertama. Okay? Ready? Tarik nafas. Tahan, hembus. Tarik nafas. Tahan, hembus. Okay, are you ready? Are you ready for the action? Okay. So, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, bisnes di China ni yang kita dah buat research, kita dah baca artikel, kita dah check sendiri dan kita nampak, macam saya nampak depan mata kepala saya sendiri ada satu benda best pasal bisnes dari China, faktor kejayaan dia, kenapa dia berjaya. Okey. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan adalah mereka mengamalkan kepentingan konsep Guanzi. Guanzi ni maksudnya apa? Mereka basically dia ada hubungan rapat. Mereka ada macam satu kesatuan. Mereka ada satu macam klik, ada clan. Itu memang nampak jelas. Yang mana saya rasa satu dunia mereka buat benda ni. Dan untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak tahu say I, konsep Guanzi ni adalah sedang kami praktikkan di Richworks. Kalau anda sedar. Siapa sini Spire? Angkat tangan, tulis situ Spire. Siapa sini Titanium Circle? Siapa sini Titanium Circle? Kami sedang mengamalkan konsep Guanzi ni. Guanzi. Dia macam bunyi dia adalah kesepakatan lah. Konsep sepakat lah in a sense. Di Richworks alhamdulillah kita ada circle untuk Titanium. Kita ada circle untuk Spire. Yang mana dalam kelompok ni most of the Titan, most of the Spire akan support each other. Dan kadang-kadang Titan support Spire, Spire pun support Titan. So anda sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sedang berada dalam kelompok yang bagus. Anda sedang berada dalam circle yang sihat, circle yang membantu untuk support each other. Circle yang sebenarnya sangat penting. Kalau anda tak ada circle ni, tak tahu kat luar siapa lagi nak beri bantuan, support, sokongan in terms of bagi dorongan, bagi sokongan dari segi kata-kata positif, sokongan daripada tidak mengkritik membabi buta. Boleh kritik, kita sangat galakkan kritikan, tapi kritikan tu lebih ada skill dia, ada sistem, ada cara dan kaedah. Yang bila orang kritik, kita tak akan rasa down. Siapa rasa dia ada dapat circle tu bila bersama dengan Richwork? Angkat tangan, say I. Siapa rasa yang bila dia pergi program Richwork, kalau contoh dia pergi jumpa Spire ataupun kalau dia pergi jumpa Titanium, sangat orang kata macam dah kenal lama. Especially Titan. Nampak tak? Titan kalau siapa sini dia belum Spire, belum Titan, jauh lagi. Mungkin satu hari nanti dia cuma mungkin orang yang duduk seat belakang. Ada orang kata mungkin duduk seat general katanya. Duduk belakang sekali, nampak doktor tu kecil. Tapi bila dia jumpa Titan, tanya soalan, Titan tu akan bantu. Dan ada beberapa Titan dekat di sini, di Shenzhen ni, especially saya boleh sebut nama lah, macam contoh Tuan Azizat.
Selalu dia bagi coaching dekat anda semua, bagi mereka yang run business F&B. Tuan Aizat, Tuan Das Abdul, sangat apa orang kata supportive. Of course, kita punya legend ketua kelas Titanium, iaitu Tuan Najib, Tuan Haji Najib Asadok. Dia lagi lah sampai buat kelas lagi. Begitu dia nak support anda semua, nak bagi anda buat business to another level, grow business anda. So itulah konsep yang pertama, faktor kejayaan dia, kejayaan bisnes di negara China ni, dan anda semua sedang buat benda tu. Anda ada dalam grup, anda support kami, anda pergi kelas, anda join Spire, anda mungkin join Titan. So inilah penting, sokongan, dorongan. Cakap orang sebelah, sokong aku. Cakap orang sebelah, tulis situ, sokong aku. Boleh? Okey, itu yang pertama. Faktor yang kedua, siapa ready? Faktor yang kedua. Okey, faktor yang kedua ready? Okey, faktor yang kedua tuan-tuan dan puan-puan. Okey, faktor kedua. Okey. Yang ini sangat bagus. Sebab apa based on research lah. Pada saya ini satu benda yang in a sense dia adalah dari segi respect. Faktor kejayaan satu lagi adalah respect. Respect tu dalam bahasa mudahnya jaga air muka. Jaga air muka siapa? Dia jaga air muka sama ada bagi mereka di China, bila buat bisnes, satu pride untuk anda berbangga dengan apa yang anda buat. Satu pride yang mana anda sebenarnya bila buat bisnes, anda tidak boleh memperlekehkan orang lain. Anda kena respect orang lain. Dan anda kena jaga maruah diri. Dia sangat-sangat jaga maruah diri, jaga etika bekerja, jaga cara bercakap. Kalau bisnes janji buat betul-betul. So, poin yang kedua tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak share adalah jaga air muka. Jaga air muka kita dan jaga air muka kita punya kompetitor ataupun pelanggan. Bersaing secara sihat. Itu faktor kejayaan mereka. Dan itu yang kami didik anda semua di Richworks. Bila anda bersama-sama dengan kami bagi tahu anda berlawan. Cara berlawan to be honest tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak cerita dalam bisnes, dalam kelompok circle Richworks, even dalam Titanium saja, berapa ramai yang meniaga tudung, berapa ramai yang meniaga baju, berapa ramai yang meniaga baju kurung. Even dalam Premier pun ada 2 bisnes yang meniaga baju kurung. Sangat respect each other, jaga maruah diri, jaga air muka masing-masing. F&B ataupun kosmetik, berapa ramai kosmetik dalam Premier pun ada berapa, apatah lagi dalam Titanium Circle secara keseluruhan, apatah lagi dalam Spire. So kita bila bisnes, kita kena jaga semua benda-benda ni. Nampak macam susah, tapi sebenarnya tak susah pun. It's just that kita kena turunkan sikit kita punya ego, kita kena respect orang satu sama lain. Itu yang akan membawa kita macam mana nak maju, macam mana orang di China buat bisnes. Yang saya sendiri tengok depan mata kepala saya sendiri betapa hebatnya mereka run bisnes di sini. Besar-besar, bangunan tinggi-tinggi. Orang kata pusing kiri, pusing kanan, semua bangunan tinggi-tinggi. Dan kebanyakan bangunan di sini tuan-tuan dan puan-puan di Shenzhen ni adalah bangunan yang baru. Baru je siap, macam cantik lah. Is satu bandar yang sangat membangun. Hampir 13 juta penduduk di sini. So seriously, saya betul-betul rasa teruja bila sampai kat sini. So itu poin yang kedua. So poin seterusnya, tulis itu 3. Tulis 3. Okey, 3. Okey. 3 ni adalah satu benda yang saya rasa anda biasa buat, dan satu benda yang saya rasa anda boleh mulakan segera. Kalau tak ada, anda kena ada. Sebab kalau anda tak ada benda ni, dia akan nampak macam anda ni macam tak serius buat bisnes. Anda ni macam acah tak acah. Okey. Nombor 3 tuan-tuan dan puan-puan, nombor 3 adalah mereka ada business card. Mereka ada business card, etika business card ni. Business card ni maksud saya apa tahu? Business card ni dia merangkum semua benda. Semua benda yang saya masukkan ni tuan-tuan dan puan-puan adalah apa? Bila anda buat bisnes, anda ada business card. Anda rasa tak kalau anda ada business card tu dia menambah keyakinan ramai orang? Sebab cuba bayangkan anda ada business card tapi anda tak daftar bisnes. Tak pernah pergi SSM, tak terfikir even nak daftar perniagaan enterprise. Tak pernah terfikir. Tak payahlah, aku buat bisnes biasa-biasa je. Buat apa sampai nak kena ada business card? Buat apa nak kena ada semua benda tu?
Selama ni buat bisnes okey je, pakai handphone je lah. Orang pakai Facebook, pakai Instagram je lah. Buat apa nak ada bisnes kad ni semua? Haha, cakap dengan orang sebelah. Sampai bila nak macam tu? Sampai bila? Tanya dengan orang sebelah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, faktor kejayaan bila anda buat bisnes, perasan tak? Bila kita deal dengan someone, kita first time jumpa orang tu, dia bagi kita dia punya business card. So apa benda pertama yang kita tengok? Of course kita nak tengok nama dia, betul. Of course kita nak tengok nombor telefon dia. Nak tahu ada nombor telefon atau tidak. Of course kita nak tengok bisnes dia tu didaftarkan atas nama apa. Dan paling best tuan-tuan dan puan-puan, bila bisnes tu dengan email address dia sama. Macam kami di kalangan VP, Vice President di Richworks, bila kami bagi business card kami, of course email address kami Richworks dan juga nama syarikat kami Richworks International Sdn Bhd, tally. Apa jadi dengan bisnes anda kalau anda beri keyakinan macam ni? Kita jumpa dengan klien atau jumpa dengan bakal klien atau jumpa dengan sesiapa saja, associate ke, pergi kelas ke, kat mana-mana, even contoh pergi kelas Richworks. Tanya awak buat bisnes apa? Nak kena explain banyak kali. Ini bisnes kad saya. Ini website saya. Ini email address saya. Ini nama bisnes saya. Tak kisahlah nama enterprise ke, nama Sdn Bhd ke, nama PLT ke. Tapi tak ke nampak meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan, dengan hanya satu helai kertas bisnes kad bagi dekat orang sekeliling, terus nampak yakin. Oh, dia ni betul ni. Bisnes dia ni serius. Dia memang betul-betul nak buat bisnes. Ini kan bila tanya mana bisnes kad awak? Bisnes kad saya tak design lagi lah. Kenapa? Saya buat bisnes banyak dapat duit. Alhamdulillah, order masuk banyak. Alhamdulillah. Tapi bisnes alamat dekat mana? Berapa tahun dah buat? Berapa nombor telefon? Semua nak kena cakap. Kan penat kalau pergi kelas Richworks lah contoh, beribu-ribu orang. Yang mana mungkin minggu depan anda ni antara mereka-mereka yang akan pergi ke program Nak Ubah Hidup pada 25 hingga 27 Januari. Orang tu cakap, orang tanya awak bisnes apa? Contoh, saya bisnes repair kereta. Contoh, saya bisnes repair kereta. Dekat mana awak repair kereta? Dekat Ceras. Lah, saya duduk dekat ni, dekat Kajang. Saya selalu nak cari tempat yang bagus repair kereta ni. Awak punya kedai kat mana? Kena bagi tahu. Kedai saya kat sini, kat sini. Apa banyak ceritalah, nak kena cerita banyak-banyak. Kan senang kalau, ni bisnes kad saya. Kedai saya dekat sini. Bolehlah datang kedai saya. Bolehlah datang kedai saya untuk bukan kedai, datang bengkel saya. Bolehlah datang bengkel saya. Kan senang kalau ada bisnes kad. Orang dah tahu dah awak buat bisnes macam mana. Cakap orang sebelah, mana bisnes kad kau? Tulis kat situ. Tak pun, mana bisnes kad aku? Tanya, mana bisnes kad aku? Hashtag bisnes kad aku kat mana? Mana-manalah hashtag ke apa ke, fikir sendiri. So kalau anda tak ada bisnes kad, anda rasa anda nampak serius ke tidak? Mungkin dekat situlah dia punya situasi yang menyebabkan anda rasa sebenarnya mungkin sebenarnya tak ada pun, tak ada bisnes pun. Okey. Setakat ni okey. Boleh saya sambung lagi, ada 2 poin lagi. Tu dia Cik Salimah Eima di Facebook, dia kata saya menjahit kat rumah ada bisnes kad. Yes, betul. Saya tak nak cerita pasal design bisnes kad. Tak apa, design bisnes kad cerita lain. Saya cuma nak tahu adakah anda ada atau tidak bisnes kad ni. Kalau ada, at least nanti nak design cerita lain lah. Mungkin akan ada orang komen bisnes kad ni tak cantik lah, apalah, itu cerita lain. Tapi saya tak betul-betul nak bagi tahu yang bisnes kad sangat-sangat penting. Okey? Boleh? Boleh saya sambung lagi nombor 4? Boleh? Okey. Nombor 4, tulis itu 4. Tulis itu 4. Tulis di komen, ruangan komen tulis 4. Okey. Faktor kejayaan bisnes di negara China ni, yang nombor 4 ni pada saya dia sangat-sangat mudah nak buat. Tak susah sebenarnya, tapi ramai orang ambil mudah. Dan saya nampak depan mata saya sendiri, bila mereka sangat konsisten tentang benda ni, bisnes mereka cepat maju. Apa dia tu agaknya tuan-tuan dan puan-puan? Anda tengok saya sekarang, nampak segak betul? Dengan bow tie, dengan ada handkerchief, dengan ada name tag, dengan ada suit. Apa yang kita nampak ni? Adakah anda yakin dengar saya punya live bila saya berpakaian begini? Adakah anda rasa macam teruja nak tonton dari mula sampai habis?
Adakah anda rasa apa yang saya cakap ni okey? Tally lah dengan apa image yang dia nak ni. Yes, itu dia. Cik Salimah Emma adalah tentang personality dan juga penampilan anda. Penampilan anda tu mencerminkan bagaimana anda buat bisnes. Tengok burung dah berkicau dah, macam bersetuju dengan apa yang saya nak bagi tahu. Dia bagi tahu dah. Dengar kicauan burung tu. Dah nak maghrib dekat sini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sikit lagi. Boleh saya sambung sikit lagi? Sikit, betul-betul sikit lagi saya nak sambung ni. Okey. Bila kita cerita pasal penampilan, kalau anda punya penampilan sangat cemerlang, penampilan anda sangat kemas, penampilan anda sangat bersih, penampilan anda sangat smart, kemas, akan menyebabkan para pelanggan ataupun orang sekeliling yakin untuk deal dengan anda. Kami di Ricoh alhamdulillah setakat ni bahagian VP semua kami berpakaian dengan betul-betul, kami try dress to kill lah orang kata. Bila kami berada di event, even di office juga, saya pun dah biasa, memang saya pakai suit. Saya biasa pakai suit, saya memang try untuk be on top of the penampilan punya level lah. Saya try. Walaupun kadang-kadang of course kita kadang-kadang tak sempat, kadang kita sibuk, kita serabut sikit. Tapi bila kita berada di hadapan orang, kita try yang terbaik untuk jaga penampilan kita. Kita kena pastikan kita punya rambut tu dirapi, bulu mana yang tak patut ada kita potong, kuku kita pendek, semua benda. Sebab bila kita punya penampilan ni di tahap yang best, kita wangi. Wangi tu penting tuan-tuan dan puan-puan. Mulut tak berbau. Ini semua benda-benda yang menjadi faktor kejayaan bisnes. Dan saya nampak di China ni, bila saya dah berada di salah sebuah hotel 5 bintang ni, saya tengok okey, ramai yang nampak meyakinkan tu. Dia tak semestinya kena pakai suit macam saya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan salah faham. Ini option sebab saya mengajar topik yang serius. Saya mengajar topik yang melibatkan compliance, topik yang melibatkan professionalism. Of course saya kena dress up macam ni. Tapi kalau anda ada contoh, tak perlu pakai tie, tak perlu pakai suit. Yang penting anda kemas, bersih. Kan itu nampak cantik. Betul? Okey? Okey, cukup. Boleh saya tambah satu poin lagi? Boleh ke tak boleh? Kalau cakap orang sebelah, boleh. Kalau boleh, tulis situ boleh. Tulis situ boleh. Kalau boleh, saya nak sambung lagi sikit lagi. Poin yang kelima. Ready? Tulis situ 5 atau 5, last 5. Tulis situ last 5. Yang ini poin paling penting antara semua poin-poin yang saya sebut sepanjang hari ini, sepanjang sesi kali ini. Poin yang kelima ni lah poin yang ibu segala poin. Boleh? Ready? Okey, poin yang kelima tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kalau anda macam saya pernah dulu masa kecil masuk kedai Cina, kedai runcit Cina dekat kampung. Even dekat saya punya taman tu dulu ada juga, tapi saya ingat masa dekat kampung dulu saya pernah pergi kedai Cina dekat kampung mak saya. Ada kedai Cina yang lantai dia adalah masih lagi tanah. Tapi mereka kedai runcit biasa. Kedai runcit biasa saya pernah tengok. Ini orang kata saya punya nostalgia zaman saya kanak-kanak. Nak kata saya tua pun nampak je muda, tapi umur dah lah tak adalah muda sangat. So apa saya nak share tuan-tuan dan puan-puan adalah kejayaan, faktor kejayaan bisnes di negara China dan juga di kalangan bangsa China juga, bangsa Cina juga, adalah mereka tulis. Cakap orang sebelah, tulis ataupun catat. Mereka tulis setiap transaksi perniagaan yang mereka jalankan, walaupun secara manual. Siapa pernah ingat kalau dulu, siapa yang pernah dengar benda ni, maksudnya dia dah tua macam saya. Dah tiba-tiba marah pula orang rasa, apa benda ni cakap tua ni. Siapa pernah pergi kedai runcit yang dia orang pakai tin Milo tu, tarik tin Milo. Dia tarik tin Milo, letak duit tu. Lepas tu lepaskan, Milo tu ada kat atas. Macam dia orang dah susun cashier dia. Dan bila anda perasan kalau dia dah ada kedai, dia dah masukkan duit tu, dia pergi kat buku, dia tulis. Dia tulis dia jual apa. Itu basic walaupun tak ada mesin tekan, tapi dari dulu saya dah nampak benda tu. So ini yang benda betul yang saya seriously saya nampak, saya pernah tengok, yang menyebabkan ramai bisnes Cina ni daripada kedai dia kecil dia jadi besar. Sebab mereka amalkan kepentingan tulis. Mereka dah cakap dah, tulis. Semua transaksi dia tulis. So, apa nombor 5? Nombor 5 adalah tulis. Tulis setiap transaksi yang mereka terima duit,
Dan setiap transaksi yang mereka bayar keluar, itu mereka buat dengan konsisten, tuan-tuan dan puan-puan. So itu maksudnya apa? Nombor 5 ni kalau nak rungkaikan, nak fokuskan adalah mereka pandai jaga duit. Duit, tahu tak duit? Jaga duit. Duit tu dijaga dengan sangat-sangat rapi. So setiap duit, setiap sen yang dikeluarkan dan setiap sen yang diterima tu diambil kira sepenuhnya, tidak langsung beri peluang. So duit, faham tak duit? Mereka sangat-sangat jaga mereka punya duit. So itu yang saya harap anda selepas ni, bagi mereka yang baru start berniaga, especially yang baru start berniaga tuan-tuan dan puan-puan, kita betul-betul galakkan anda start jaga duit ni. Tulis. Nampak macam susah, tapi of course sebenarnya bagi mereka yang pernah start buat, dan mungkin mereka yang sebelum ni tak start buat, tapi bila dah start buat, bila pergi kelas cash flow yang saya run, kelas Smart Cash Flow Management, mereka dah start faham. Tulis transaksi duit tu yang nombor 1 yang menyebabkan bisnes boleh nampak duit. Dan saya sendiri rasa sangat berbesar hati dan rasa sedikit bukan sedikit lah, banyak bangga lah. So kebanyakan Titanium Premier yang hadir pada kali ini adalah mereka yang saya dah pernah hadir kelas saya. So kita ada Husmat, kita ada pasangan Hasnuri, kita ada Tuan Aizat, dia pernah hantar tim dia. Kita ada Cikgu Fana pernah hantar tim dia juga, PTTI Group. Kita ada siapa lagi? Puan Aida sendiri daripada Haida Scarf. Kita ada Puan Katika pernah hantar tim dia juga. Kita ada Puan Diana Tahir pun pernah hantar tim dia juga. So kebanyakan Titanium Premier yang saya tahu at least pernah hadir kelas Smart Cash Flow, sama ada mereka sendiri ataupun mereka hantar tim mereka. So kita ada kat sini Dr. Mardiana pun salah seorang supplier juga, dah hantar dia punya tim. Tuan Asrul Hadi datang kelas dan saya nampak perubahan dalam bisnes dia. Baru-baru ni dapat buat program yang sangat cemerlang. So Cik Liomi Official ni pun akan datang, tak silap saya, akan hadir ke program kelas Smart Cash Flow. Saya rasa Puan Nura, adakah dah book seat anda? Okey. So nampak ke tak ni? Kepentingan untuk anda menulis, mencatat setiap transaksi perniagaan yang anda buat. Nampak macam kecil, tapi sebenarnya dia akan beri kesan yang sangat besar. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hari pun macam dah nak gelap ni. Bukan macam, memang dah nak gelap dah. Anda pun nampak macam muka saya bercahaya. Of course saya nampak sangat saya kantoi ada lampu. Tapi nasib baik saya ada pasang lampu ni. Kalau tidak langsung tak nampak apa dah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seriously, saya sangat berbesar hati dapat share sesi kopi panas buat hari kedua di Shenzhen ni. Semalam saya dah start, so hari ni kita sambung balik. So, saya mendoakan anda kaya dan berjaya. Saya doakan anda juga akan dapat iktibar daripada apa segala perkongsian yang kami share di page Richworks. Khas untuk anda. Tu dia Tuan Zuhimi Asli. Selepas attend SCM baru nampak duit. Terima kasih. So, kalau anda rasa nak hadir ke program Smart Cash Flow Management dan juga Cost Analysis Mastery, tulis situ nak combo, PM atau DM tim kami nak combo, dan insyaAllah kami akan bantu anda untuk hadir ke program. Yang mana saya akan run program ni weekend ni, hari Ahad dan juga hari Isnin, 2 hari 1 malam. Dan insyaAllah saya akan beri yang terbaik. Baru saja balik dari China insyaAllah pada waktu tu. Dan saya insyaAllah akan ada perkongsian yang menarik based on pengalaman kami berada di Shenzhen, China ni. Okey? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon anda sentiasa kekal bersama Richwork. Tonton live-live kami sama ada di page Richwork ataupun di page Dr. Azizan Osman, FB Azizan Osman, di merata-rata tempat, ataupun di page saya sendiri Nasrul Hadi Syukran. Anda boleh start like ataupun follow page saya FB. Instagram pun saya ada, Nasrul Richworks. Just follow je, insyaAllah kita akan share lebih banyak lagi. Okey? So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan anda, saya doakan anda kaya dan berjaya di hari Selasa 14 Januari 2020. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Bising bunyi belakang adalah bunyi burung. Burung biasalah nak maghrib ni dia start nak balik sarang dia. Okey? Terima kasih. Take care tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum.